Oh, saya terlupa nak tulis lagi satu lah. Yang ni lah. Yang ni nama dia ubiquinone. Okay, ubiquinone. So kena hafal semua ni. Ubiquinone. Okay, so elektron dia akan pergi daripada NADH, lepas tu dia akan pergi ubiquinone. Yang nombor 2 ni untuk FADH2. Okay, yang ni untuk FADH2. NADH dia akan pergi yang satu, ubiquinone. Lepas tu yang saya tanda right ni dulu Yang ni, lepas tu yang ni dan akhirnya yang ni. So kita akan nyanyi this line dulu. Okay, this line dulu di mana NADH akan bergerak. Okay, satu. Okay, so lagu dia adalah NADH dehydrogenase ubiquinone cytochrome C reductase cytochrome C oxidase ATP synthase. Boleh? Boleh, madam. Alright. Itu sama juga yang kawan saya yang saya tak ngam tu yang buat lah. Okay. So kalau style saya pula, saya gunakan lagu yang dalam music box tu. Pernah dengar? Pernah, of course lah kan. Macam mana Yang ni 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 ni. Pernah dengar? Pernah, madam. Pernah. Okay, walaupun dia sangat lagu dia macam menakutkan kan. Maybe sebab tu saya suka kot. So dia macam NADH dehydrogenase ubiquinone cytochrome C reductase cytochrome C oxidase ATP synthase will do chemi osmosis doing ATP. Macam tu lah. Dah. Okay, so saya nak awak try nyanyi ini dan saya sekarang, okay, untuk sekarang masa ni juga saya nak tunjuk kat awak macam mana this particular NADH akan paskan dia punya elektron. Okay, at least kena tahu sikit lah. Okay, sekarang NADH dehydrogenase semua sekali ni kan. So, dari glycolysis dan link reaction also ada dekat Krebs cycle. Glycolysis akan hasilkan per glukos. Untuk setiap glukos, glycolysis akan menghasilkan 2 NADH. Saya nak awak cari dekat mana 2 NADH yang dia hasilkan tu. Okay, cari sendiri dekat mana dulu. And then link reaction dia akan hasilkan 2 NADH. Dan Krebs cycle dia akan hasilkan 6 NADH. So semua ke 10 NADH ni, setiap satu akan melakukan this process. Okay, setiap satu akan melakukan this process. So what is the process that is going to happen? It is a redox reaction. Yang macam saya cakap tadi kan, dia ada 3 perkara yang berlaku kat sini. Redox, walaupun nama dia just oxidative decarboxylation ataupun electron transport chain. So redox reaction, dan dia juga berlakunya chemiosmosis dan juga proton motive force. Right. So proton motive force ni macam couple dengan chemiosmosis. Okay, dia memang couple. So apa yang berlaku adalah NADH ni dalam keadaan dia reduced, dia dapat elektron. Okay, dia dapat elektron. Macam mana saya tahu dia dapat elektron? Sebab saya nampak dia ada H. Bila ada H maksudnya dia reduce. Bila ada reduce maksudnya dia ada extra elektron. Macam yang kita punya jadual sebelum ni. Okay, yang ni tulis jugalah. Sangat baguslah. Okay, oxidizing and reducing. So apa dia punya kriteria dia? Kriteria untuk yang ini adalah kalau dari segi oksigen, oxidizing dia bertambah molecule of oxygen, reduction dia akan kurang molecule of oxygen. Manakala number, kalau untuk oxidizing dia akan bertambah number, reduction pula dia akan berkurangan number. And then kita ada also apa nama lagi? Molecule of hydrogen, kalau dia oxidizing dia berkurangan molecule of hydrogen, and reduction dia akan bertambah molecule of hydrogen. Dan last sekali adalah elektron, E pula. Okay, last sekali adalah elektron. Elektron, kalau
oxidizing dia berkurangan elektron dan reduction dia akan bertambah elektron dia. So that's why kalau dia ada H bermaksud dia juga ada elektron dengan dia. So NADH ni bermaksud dia ada elektron. Apa yang dia akan buat adalah dia akan pergi kat kompleks number 1 ni. Dia akan pass dia punya H sekaligus dia akan pass dia punya elektron. Hence dia akan being oxidized back into NAD+. Okay, dia akan oxidize balik menjadi NAD+. So NAD+ ni boleh pergi balik dekat awak punya glycolysis, link reaction dengan Krebs cycle untuk menghasilkan balik NADH. Ataupun untuk oxidizekan kita punya bahan-bahan dekat glycolysis, kita punya bahan-bahan dekat Krebs cycle dengan link reaction supaya boleh buat yang attach coenzyme A and everything. Okay, dia boleh pergi kat situ balik. So dekat sini apa yang akan berlaku adalah this complex yang dinamakan sebagai NADH dehydrogenase ni, okay, kompleks ni NADH dehydrogenase ni dia akan jadi very high energy sebab dia terima elektron. Okay, dia akan jadi high energy. So bila dia high energy dia become excited. Itu the word yang you kena gunakan. Okay, perkataan dia adalah excited. The electron excite NADH dehydrogenase. When it is excited, okay, bila dia excited, apa yang dia akan lakukan adalah dia akan pump out, dia akan warna merah. Dia akan pump out satu molekul H+ yang berada dekat dalam matrix of mitochondria to the inner membrane of mitochondria. So sekali lagi apa yang saya tengah cakap ni adalah kita tengah cerita pasal apa yang berlaku kat dalam mitochondria, betul tak? Kita tengah cerita Betul, apa Madam. yang berlaku dekat sini. Okay, so what happened was, tukar warna jap. Okay, what happened is NADH dehydrogenase ni yang number 1 ni dia dapat elektron. Dapat elektron, dia tukar dia punya energy level dia dan dia become excited. Bila dia excited, dia boleh buat kerja. Apa yang dia buat adalah dia akan pump out satu molekul of ni terlebih-lebih ni. Dia tak keluar sampai ke luar, dia masih lagi dalam the mitochondria. Okay, dia just pergi dekat intermembrane space. Okay, so in between here nama dia adalah intermembrane space. Okay, in between that, nama dia adalah intermembrane space. So, dia akan pump up H+ dekat dalam matrix of mitochondria to the intermembrane space. Satu je lah yang dia boleh pump. Lepas tu, energy level of the electron, elektron tersebut, again dekat sini tadi NADH kan, dia bagi elektron kan, dia ada elektron. So elektron ni sendiri macam bola energy. Okay, dia seolah-olah macam bola energy. Bila dia pass dekat yang kita punya NADH dehydrogenase ni tadi, NADH dehydrogenase akan jadi excited sebab dia dapat energy, bola energy, dan digunakan energy tersebut untuk pump out kan H+ from matrix of mitochondria to the intermembrane space. Right? So apa yang berlaku? H+ ni akan berlebihan dekat bahagian atas. Okay, sebab kita dah bagi satu ke atas. Daripada disimbang, kita tukar. H+ daripada bawah tu kita masukkan ke atas. So dia akan jadi terlebih H+ dekat atas. H+ akan tend untuk masuk balik ke dalam bahagian bawah. Okay, H+ dia nak masuk balik ke bawah ni. Tapi dia tak boleh masuk directly macam tu sebab ingat kita sebenarnya ada kita ada phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer dia tak bagi elektron ataupun benda yang polar ni untuk pass through dia. Okay, that's why H+ ni tadi dia tak boleh sukati dia keluar masuk. Okay, dia tak boleh sukati dia keluar daripada matrix pergi ke intermembrane space tanpa melalui NADH dehydrogenase yang telah excited ni. Okay, so again disebabkan dia punya gradient, okay, di mana dekat atas ni dah jadi lebih banyak sebab NADH dehydrogenase this complex pergi pump pula out satu of it kan. Walaupun satu saja dia jadi tak stabil lah, dia jadi lebih banyak dekat luar ni. So dia ni tend untuk masuk balik.
Macam mana dia nak masuk balik? The only pathway untuk dia masuk balik adalah ATP synthase. So bila dia masuk melalui ATP synthase, secara tak langsung dia akan activate ATP synthase. When ATP synthase is being activated, what will happen is ATP synthase akan menukarkan ataupun phosphorylatekan satu ATP into ATP. Boleh? Boleh, madam. Boleh tak? H plus boleh masuk Aha. dengan cara ATP sintes. So secara tak langsung ATP akan disinteskan. So apa next dia, madam? So kita dapatlah satu ATP. Okay. Okay. Alright. Saya lukis sini pula. Sekali lagi NADH dehydrogenase. Lepas tu kita ada ubiquinone. Saya letak ubi je. Lepas tu kita ada cytochrome C reductase. Lepas tu kita ada cytochrome C. And then kita ada cytochrome C oxidase. Dan last sekali adalah ATP synthase. Again, ada barrier. Okay, ada barrier which is the phospholipid bilayer yang tidak membenarkan any polar molecule to pass through it. Right? So, warna purple. Okay, so what is happening adalah NADH2. Whoops. Apa yang berlaku adalah NADH yang mengandungi elektron, dia akan oxidize to become NAD+. Dengan kata lain, dia kehilangan elektron dan dia being oxidized. Dia being oxidized, NADH dehydrogenase being reduced. Okay, dia sedang being reduced. Bermaksud dia dapat bola elektron. Okay, saya panggil bola, jangan panggil bola pula. Dia dapat elektron je cukup. Okay, dia dapat the bola energy elektron. So when NADH dehydrogenase dapat energy, dia become excited. Bila dia excited, dia bukan macam happy tu lah, tapi bolehlah orang anggap macam tu. Dia excited kan? So dia akan pump out H+. Okay, dia akan pump out H+ daripada matrix of mitochondria ni, kat dalam matrix of mitochondria. Okay, kat dalam yang saya tengah label, lukis, colorkan ni, ada banyak H+. So dia akan pump out kan satu H+ keluar ke inner membrane tu. Intermembrane. Okay, intermembrane space. Ruang intermembrane. So apa yang akan berlaku adalah compared daripada asal, bahagian matrix of mitochondria kurang H+, bahagian atas pula which is the intermembrane space akan lebih satu H+. Ini akan menyebabkan berlakunya chemiosmosis. Di mana mengikut ayat ni, chemi kan chemistry kan. H+ tu adalah chemical lah. Okay, chemical ni akan buat macam osmosis tu, dia akan tend untuk pergi balik dan menyeimbangkan diri dia balik. So dekat sini H+ ni akan masuk balik ke dalam kita punya matrix of mitochondria melalui ATP synthase. So this is what known as chemiosmosis. Kenapa dia masuk melalui ATP synthase? Sebab dia tak boleh lalu macam tu saja sebab dia adalah polar molecule. Okay, boleh? So, bila dia lalu, dia akan menyebabkan proton motif force. Proton tu refer kepada H+ lah. Okay, proton ni sebenarnya refer kepada H+. Kalau E negatif dipanggil sebagai elektron. Proton pula adalah H+. Okay, so proton akan masuk. So bila proton masuk dan lalu ni, ini yang dipanggil sebagai proton motif force. Tenaga daripada pergerakan H+ ni akan menyebabkan ATP synthase boleh untuk tambah phosphate inorganic. Okay, dia boleh tambah phosphate inorganic kepada ADP.
Daripada energi ni, dia boleh menyebabkan ADP tambah fosfat kepada dia. So ADP akan jadi ATP. Dapatlah awak satu ATP. Right, sebab masa dah tak banyak, saya teruskan bebel So apa yang akan berlaku sekarang, elektron punya energi ni tadi yang didapati oleh NADH dehydrogenase ni, elektron punya energi akan berkurangan. Dia dah tak boleh duduk dekat NADH dehydrogenase sebab dia dah tak ngam. NADH dehydrogenase pun dah tak suka dia sebab dia dah tak banyak duit. So apa yang akan berlaku adalah NADH dehydrogenase akan pass dia kepada orang lain. So dia akan pass kepada ubiquinone. Ubiquinone ni sebenarnya dekat je dengan NADH dehydrogenase. So dia akan pass kepada ubiquinone. So daripada ayat awak tadi cakap perkataan pass tau. Awak kena cakap NADH dehydrogenase will be oxidized sebab dia buang elektron tu. Bila buang elektron, kita panggil dia oxidize kan? So NADH dehydrogenase will be oxidized. Oh my god, the bunyi itu makin kuat pula. So oxidize, ubiquinone pula dia dapat elektron tersebut. So bila dapat elektron maksudnya dia being reduced. Awak cakap ubiquinone being reduced. Bila dia dapat elektron sini, ubiquinone ni dia tak boleh nak pump hidrogen tau. Dia tak boleh nak pump hidrogen tak. Dia tak boleh nak pump proton. Ingat nama ni proton bukan hidrogen. Hidrogen adalah H2. H plus adalah proton. Okay. So H plus ni tak boleh dipump sebab ubiquinone dia tak transmembrane. Dia membrane dia separuh-separuh je. So H plus memang tak boleh lalu. Okay, memang tak boleh lalu. Dia akan patah balik. Apa yang ubiquinone buat? Hanyalah dia akan pass elektron ni kepada cytochrome C reductase. So dia akan bergerak daripada sini, dia bergerak ke sini untuk passkan. That's why ubiquinone dipanggil mobile electron carrier. Sebab dia boleh bergerak bila dapat elektron tu. So bila dia dah bergerak dekat cytochrome C reductase, apa yang ubiquinone ni buat adalah dia akan paskan elektron dia kepada cytochrome C reductase. Again, ayat yang kita gunakan nanti adalah ubiquinone will be oxidized. Ubiquinone will be oxidized. Cytochrome C will be reduced. So bila awak dengar perkataan reduce tu, awak tahulah dia receive electron. Okay, dia receive electron. Bila dia receive elektron, sama juga dia punya perangai dia macam NADH. Dia seolah-olah macam dapat kawan yang ada banyak duit. Dia jadi excited. Dia pun beli macam-macam. So apa yang dibuat adalah dia akan pump out H plus daripada matrix of mitochondria kepada intermembrane space. So when it does that, sekali lagi perkara yang sama berlaku, H plus terlebih dekat luar. Okay, terlebih dekat luar. H plus ada tendensi untuk masuk balik because of the chemiosmosis. So dia akan masuk melalui ATP synthase. So bila dia lalu ATP synthase, dia akan generate proton motive force dan dia akan activate ATP synthase to phosphorylate ADP to form ATP. So dua kali dah berlaku benda ni. And then bila dah jadi macam tu, bila dia dah pump the electron, dia dah pump proton tadi ni kan dekat cytochrome C reductase, bola elektron ni akan kekurangan energi. So dia tak boleh duduk lagi dekat cytochrome C reductase. Dia kena pass ke tempat lain yang sama energy level dengan dia. So elektron ni akan dipass kepada cytochrome C pula. So ayat yang kita gunakan sekali lagi adalah cytochrome C akan begin oxidized. Cytochrome C ni pula yang akan be reduced. So bila dia reduce, maksudnya dia dapat bola elektron. Apa yang dilakukan adalah dia akan jalan di mobile electron carrier juga dan dia akan pass kepada cytochrome C oxidase. So bila dia pergi dekat cytochrome C oxidase, dia akan passkan elektron kat sini. So when cytochrome C oxidase receive electron, dia akan become reduced. Manakala yang cytochrome C ni akan jadi oxidized. Agak-agaknya cytochrome C oxidase yang menerima elektron ni dia akan buat apa? Okay, somebody tell me apa dia? Oxidize lah kan? Apa dia? Apa yang sama tu? Dia akan oxidize lah. Okay, dia akan oxidize. Sebelum oxidize, dia tengah reduce kan? Oxidize tu maksudnya dia akan buang elektron. Okay, so ni dia dapat elektron. Dia tengah dapat elektron, apa dia buat? Dia akan jadi start daripada E. X. Excited. Dia akan jadi excited. Bila dia excited, apa dia buat?
dia akan pump out proton. Good. Dia akan pump out proton. Okay. Bagus. Gunakan ayat yang betul. Proton H plus ni kan. Daripada matrix of mitochondria To the intermembrane. yes, good. Intermembrane space. Tak cukup ayat dia space tu. Okay, intermembrane space. Sebab dia ni adalah space, ruang angkasa. Okay, macam ruang angkasa tu. So dia pergi kat intermembrane space. So apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi? Nanti Ha. proton tu akan berlebihan. kat Ah, luar good. tu. So H plus abundant dekat bahagian atas ni kan, intermembrane space ni bukan atas dia boleh jadi kat bawah juga kan. Dia pergi bawah kan. So intermembrane space lah. So dekat intermembrane space ni lebih, jadi dia akan buat chemiosmosis. Okay, gunakan ayat-ayat yang ada ni. So chemiosmosis will occur. H plus will transported back into the matrix of mitochondria through ATP synthase and generating the proton motive force. Okay, generating the proton motive force. Activating ATP synthase to phosphorylate ADP, forming ATP. Dah. Boleh? Boleh, madam. Alright, so awak hafal benda ni, cuba untuk buat ayat dia supaya awak lebih nampak lah. Okay, so anyway, berapa kali tadi kita dapat activate kat ATP synthase by using, sekejap, tak habis lagi. Yang ni tadi, elektron ni tadi, macam tadi juga dia akan kekurangan elektron energy pula kan. So dia dah tak boleh duduk kat cytochrome C oxidase. So dia nak pergi mana agak-agaknya? Okay, so dekat sinilah, tak payahlah tanya sebab masa dah lambat. Okay, so dekat sinilah yang akan datang kita punya oksigen. Okay, akhir sekali oksigen akan ambil the elektron. Okay, oksigen akan ambil the elektron. So kalau oksigen being reduced, rupa dia jadi apa? Kalau oksigen being reduced, dia akan dapat H kan? So agak-agaknya ni akan jadi apa? Pandai, H2O. Okay, dia akan jadi air. So, cytochrome C being oxidized balik. Sebab dia dah buang dia punya elektron. Okay, so sekarang saya nak tanya awak, last kali kan, berapa kali kita dapat pump proton? Berapa kali NADH dapat pump proton? Sekejap Kak. Berapa kali NADH dapat pump proton? 5. Banyaknya. Kat mana dia dapat pump tu? 3. 3, good. Kat mana? Cytochrome C reductase. Okay, ni satu. Lagi? Cytochrome C. Cytochrome C saja tak ada. Sebab dia tak transmembrane, dia tak boleh keluarkan hidrogen. Okay. Ha. Cytochrome C Okay, oxidase. good. Satu. Lagi? NADH dehydrogenase. Good. Setiap kali dia pump proton, dia akan berlaku chemiosmosis ni dan juga proton motive force dan dia activate ATP kan? So berapa bilangan ATP awak agak kita dapat dengan NADH saja? 3. Pandai. Good. Kita akan dapat 3 ATP dengan NADH. Okay, kalau FADH2 pula, dia akan lalu yang ni. Succinate dehydrogenase. So awak try buat macam ayat yang saya cakap ni tadi. Awak try kira berapa ATP yang dia dapat. So kita akan sambung this one untuk dekat next week hari Isnin. Boleh? Boleh, madam. Alright. So itu saja untuk hari ni. Thank you guys for your attention. And nanti